Bukan pada 2010 sehingga Julai lepas, 23,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menerima latihan dalam bidang otomotif. Kelolaan Malaysia Automotive Institute MAI menerusi agensi di bawah Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri itu, golongan belia berjaya memenuhi pasaran kerja sekaligus melengkapkan polisi hala tuju dasar otomotif negara. Laporan itu antara perkembangan dari Kelantan langsung bersama Suhaila Mat Daud di Kota Kinabalu. Silakan Suhaila. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. MAI menawarkan kemahiran bukan sahaja teori, malah latihan industri serta membantu pelajar lepasannya memulakan kerjaya masing-masing dalam bidang otomotif. Lebih menarik, selepas 6 bulan, kumpulan berkenaan akan ditawarkan pekerjaan tetap dalam industri berkaitan. Laporan disediakan Majidah Ismail. Peluang disediakan MAI melalui Industri Program Sertifikat IPC bagi pelajar yang tidak berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Awam serta institut kemahiran lain. Kita memberi peluang bagi mereka lepas SPM bekerja dengan kemahiran yang kita latih selama 6 bulan dan selepas itu mereka boleh menyambungkan lagi pelajaran mereka. Maknanya satu education ataupun pembelajaran tanpa berhentilah bagi mereka. Menerusi Hari Miti 2017 Zon Pantai Timur yang berlangsung di Kota Baru berakhir semalam telah menawarkan 1,000 tempat kepada golongan belia yang berminat untuk menyertai program berkenaan. Setakat ini, hampir 5,000 belia di negeri ini menjalani IPC dan kini telah bekerja dalam sektor automotif atau membuka bengkel membaiki kenderaan. MAI juga berjaya melahirkan usahawan automotif yang dilihat semakin kompetitif. Di Kelantan sahaja terdapat 40 usahawan bengkel dan kumpulan ini akan terus dibantu dalam meningkatkan keupayaan serta kapasiti sebagai pemilik bengkel. Laporan Majidah Ismail bersama juru kamera Nur Asam Samsudin. 20 tahun menjalankan perniagaan berasaskan rawatan herba warisan ibu, namun banjir besar Disember 2014 memberi inspirasi kepadanya untuk terus berjaya dalam bidang yang diceburi. Melewati usia 50-an, Sakinah Muhammad yakin empayar perniagaan yang diusahakan berdepan dengan risiko dan persaingan. Justru, produk rawatan herba kampung yang dihasilkan perlu berbeza dan diterima pelanggan. Atas tekad itu, perniagaan diusahakan di Kampung Batu Papan dekat Gua Musang mempertaruhkan penggunaan bahan seperti herba kampung, rempah ratus dan kelapa. Dikelilingi alam semula jadi, perniagaannya kini berkembang maju dan mendapat perhatian Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar yang memberi suntikan modal RM20,000 khusus untuk peralatan dan premis. Dalam 20 tahun lepas, dalam tahun 1997, saya telah mengambil urutan ini daripada keturunan, daripada ibu saya, dan saya telah dihantar kursus-kursus oleh pihak Kesedar di Universiti Teknologi Malaysia selama 2 kali, tahun 2006 dan tahun 2010. Di universiti sendiri pun telah mengkaji dan telah mengutamakan produk-produk herba. Jadi saya ambil inisiatif tu walaupun menghadapi banyak juga cabaran bagi saya. Jadi saya teruskan jugalah sampailah sekarang. Malah, permintaan yang diperoleh juga membolehkan perniagaan ini diterima ramai. Pengalaman saya datang ke SPA ni memang baguslah untuk kesihatan. Tapi pada hari ini saya datang untuk buat lulu. Tapi before saya buat tadi, badan saya rasa lenguh-lenguh. Jadi bila dah siap buat lulu tu, kita rasa badan kita segar, rasa sihatlah. Rasa bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas lain lah. Datang sini dapat menenangkan fikiran lah. Rasa suasana tenang, tiada gangguan lah. Rasa boleh tenangkan diri seharian penat kerja kan. Boleh release tension lah. Dengan wangian mandian, wangian susu tu rasa segar lah, segar.
Dalam masa sama, masyarakat kampung juga berupaya menjana pendapatan menerusi jualan bahan herba kepada Sakinah. Program Retreat Strategic Media Engagement sempena lawatan inovasi memperkukuh hubungan pengamal media Jabatan Penerangan Kelantan. Taman Santuari Tasik Pergau Jeli dipilih lokasi penganjuran program yang disertai lebih 20 pengamal media. Program 2 hari 1 malam ini telah memberi pengalaman serta menguji ketahanan fizikal dan mental peserta. Sebab dalam media pun kita memang biasa kerja secara bekerjasama, berkumpulan. Jadi di sini memupuk semangat setiap kawan dan secara bekerjasama. Program yang baiklah untuk mengeratkan hubungan antara agensi kerajaan dan juga media. Mungkin ada a few things yang perlu di look out balik ke diorang untuk jadikan program lebih berskala besar mungkin ataupun lebih erat hubungan tu kan. Aktiviti ni bagus untuk pengamal media sebab kita orang sering hari-hari sibuk dengan urusan kerja dan banyak assignment kan. Baguslah untuk menghilangkan tekanan sewaktu bekerja. Baguslah untuk diteruskan. Bagi saya program seperti ini baguslah untuk mengeratkan hubungan antara kami pengamal media. Ialah dalam komitmen dan kesibukan masing-masing. Time ni lah waktu yang paling sesuai untuk kita orang berkumpul dan mungkin lepas ni akan hadap satu lagi benda yang lebih besar dan secara tak langsung dia boleh mengeratkan hubungan yang dah sedia terjalin sebelum ni. Program kali ini juga mendapat kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Azhar Ismail berkata, program seperti ini juga akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Kita nak menguruskan persepsi kepada rakyat. Yang mana kalau sekiranya timbul isu-isu yang menimbulkan keliruan di kalangan masyarakat, mana Jabatan Penerangan akan menyalurkan maklumat ini kepada semua media-media yang berada di Kelantan agar suasana ataupun isu-isu yang ditimbulkan ini boleh diredakan dan inilah merupakan realiti ataupun keadaan sebenarnya. Media memainkan peranan penting dalam memastikan saluran maklumat yang tepat dan sahih sampai kepada masyarakat. Laporan itu menutup perkembangan dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama Nolela untuk laporan lain N5 selepas ini. Silakan.